Kita nak tengok ni, muncul kat sini, tengok macam mana. Okey. Tapi dia macam clear tak gambar? Cubaan. Suara jelas tak? Kalau ada yang boleh jawab. Kita tengok komen. Okey. Kalau ada yang boleh jawab. Okey, cuba awak pula cakap. Jelas tak? Cubaan. Jelas tak solar? Kita tengok komen. Okey, jelas tak? Soalan yang boleh jawab. Okey, cuba awak pula cakap. Jelas tak? Cubaan. Jelas tak solar? Jelas. Dua-dua speaker jelas. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah, insyaAllah kita nak mulakan. Mohon maaf kalau bising sikit. Kalau sebab kita tepi jalan ya, mohon maaf. Kita mengejut juga kita buat ni. Aminah boleh relax dulu. Okey. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tolong buat suara. Tutup terus suara. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa khabar semua? Didoakan semua dalam keadaan sihat, tenang, kuat, bersemangat dalam apa jua keadaan. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, live pagi ini pun bukanlah dirancang dengan teliti ataupun daripada awal. Kami dalam perjalanan, kemudian kami terfikir terus singgahlah sekejap, sebab ada beberapa perkara yang rasanya tidak boleh ditangguhkan lagi. Terlebih dahulu, subhanallah, alhamdulillah, pada kita tahu sedang berlaku nak sebut pergolakan ataupun berlaku perubahan besar terhadap negara kita, terutamanya kepada kepimpinan di peringkat atasan. Subhanallah, kita sebagai rakyat di bawah ni, kita tidak terlepas daripada terkesan, sudah pasti tidak akan terlepas. Pertama, yang kedua, tidak terlepas daripada tanggungjawab kita semua. Tapi kita ni rakyat biasa kan, Aminah kan, apa sangat yang mampu kita kita sertai ataupun apa sangat yang mampu kita buat. Tetapi ada perkara yang jauh lebih besar yang kita tidak nampak pada zahirnya, tapi ia sangat memberi kesan, iaitu doa kita lah, Aminah. Ya, betul. Subhanallah. Sama ada doa kita sebagai seorang rakyat, ataupun ada juga orang mengatakan doa dia sebagai orang yang tidak mendapat hak dan sebagainya. Apapun kedudukan kita, selagi mana doa itu adalah doa yang baik, maka insya-Allah akan dipandang oleh Allah, akan dimakbulkan Allah. Walaupun dalam keadaan kita sangat sedih ke, duka cita ke, geram ke, kita elakkan daripada berdoa dengan berdoa yang tidak baik. Sebab bila kita mendoakan sesuatu keburukan, ia keadaan yang mana ciri-ciri doa yang ditolak. Jadi bukan semestinya ditolak, tapi itu di antara ciri-cirinya. Maka walau bagaimanapun keadaan kita, doakanlah yang baik-baik, masya-Allah. Dan saya secara peribadi pun sama mendoakan semoga pemimpin kita, umat Islam, pemimpin Islam kita dan juga para alim ulama kita diberikan kekuatan oleh Allah, taufik dan hidayah, termasuklah kita sebagai rakyat pun sama, supaya apapun yang kita komen sepanjang proses ini, perubahan apa pun berlaku, tolong jaga akhlak kita, tolong jaga tulisan kita, jangan ambil kesempatan ni untuk peli orang lain.
Mungkin dulu ya, masa pilihan hari yang lepas kita subhanallah, kita ada banyak, kita lihat pergaduhan, caci maki sekian-sekian. Tapi kita melihat ada perubahan yang berlaku, ada perkara yang tak didaingi ini, dan ada perkara yang baik berlaku. Maka apa jua keadaan, laju mana pun dunia ini berputar, apa pun perubahan berlaku sekeliling, kita janganlah berubah menjadi akhlak yang tidak baik. Jadi kekalkanlah memilih kata-kata yang baik untuk ditulis, komen yang baik untuk ditulis, doa yang baik-baik insya-Allah. Kerana apabila doa yang baik daripada orang yang baik bersatu, beramai-ramai, insya-Allah jadi doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih kita harapkan melainkan negara yang kita cintai, Malaysia ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan negara kita ini menjadi salah satu negara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang mana diturunkan oleh Allah rahmat, kebaikan dan juga pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pemimpin kita, pemimpin dan diri kita, para alim ulama kita sama-sama menjaga negara yang kita cinta ini menjadi sebuah negara yang Allah redha, yang Allah pelihara, yang Allah turunkan rahmat, rezeki melimpah ruah, dan segala masalah-masalah, segala ujian-ujian apa yang kita tidak harapkan tidak berlaku, subhanallah, insya-Allah. Ketenangan, keamanan, kedamaian, kasih sayang, kestabilan dari sudut segala-galanya, insya-Allah selepas ini mudah-mudahan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Subhanallah, alhamdulillah. Sebenarnya bukan tajuk tu lah yang kita nak bincang hari ni. Awak tak apa ke panas tu? Panas sikit Ustazah. Macam mana tu? Sini sikit. Okey. Okey, nanti Ustazah jatuh ni. Okey. Balik insya-Allah. InsyaAllah. Bertahan ya. Ya. Okey, ini cahaya keimanan ke cahaya matahari? Cahaya no. Oh, cahaya nur. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar. Sekejap lagi saya nak buka live santai ni kepada soal jawab. Jadi saya akan tengok soalan tu pada yang start awal ni, maksudnya ada kelebihan lah. Apa-apa soalan, tak terbatas. Nak tanya isu apa pun, mana soalan saya rasa saya mampu jawab, saya jawab. Walaupun mungkin ada soalan peribadi ke, tanyalah apa pun soalan, kita akan cuba jawab sekurang-kurangnya 5 soalan. InsyaAllah 5 soalan, lepas tu kita akan berhenti insyaAllah. Jadi pertamanya saya nak sebutkan tentang buku Sahabat Dunia dan Akhirat. Siapa yang dah memiliki dan siapa yang dah beli buku ni, boleh komen di ruang komen. Dan saya harapkan untuk kali ini, boleh tak sahabat-sahabat saya sekalian, anda bagikan review review tentang buku ni, komen, perkongsian manfaat yang sahabat-sahabat semua dapat. Ikutlah nak komen yang positif, sebab saya anggap semuanya positif. Maksudnya mungkinlah nak komen, dah ada soalan? Belum lagi. Sama ada nak komen penambahbaikan buku, ataupun sebab kita akan keluarkan Sahabat Dunia Akhirat yang kedua insya-Allah. Sama ada nak komen penambahbaikan ataupun pembetulan, ataupun mungkin yang positif, yang perubahan yang berlaku, ilmu yang dapat, apa-apa sajalah tentang buku ni. Tuan-tuan, puan-puan, pada video ni ada link yang secara rasmi direct dengan kami. Jadi insya-Allah di sana juga ada ejen-ejen rasmi kita. Satu ketika nanti mungkin ejen-ejen rasmi akan bagi komen, silakan. Maksudnya ejen-ejen ni di bawah kami di seluruh Malaysia. Ada juga ejen daripada Brunei, ada juga ejen daripada Singapura. Kalau secara rasminya ejen di Brunei namanya Rina, kalau di Singapura namanya Puan Miskiah, ataupun panggil Bonda. Macam itulah. Jadi di Malaysia ni ramai sangat ejen, lebih kurang dalam 200 lebih. Jadi insya-Allah kita pun mendoakan supaya ejen-ejen rasmi kita ni dapat sama-sama menyebarkan kebaikan buku ni dan dapat rezeki yang barakah insya-Allah. Jadi ada orang tanya, Ustazah, mana nak dapat buku ni? Boleh didapati di beberapa kedai buku yang mudah yang ada skin kita, antaranya Popular, antaranya kedai buku apa lagi, MPH. Kemudian sebenarnya saya lupa, boleh tak Syira tolong tanyakan kita di pejabat apakah nama kedai buku yang ada. MPH, Popular, saya tak ingat lah, SDO apa tu. Ada beberapa lagi kedai buku memang dah lama masuk. Yang berdekatan kita boleh cari. Dan ada lagi buku-buku kedai buku lain. Sahabat-sahabat semua, buku ini memakan masa yang agak lama juga nak siapkan.
Satunya kita cuba susun sedaya upaya supaya ia mudah dibaca, mudah difahami, mudah diamalkan. Kemudian yang seterusnya kita bawa kaedah yang santai tapi sampailah maksud tu. Kemudian sharp terus kepada maksudnya point. Ada orang kata dia suka baca sebab tak meleret-leret, dia direct to point saja. Dalam ini kita dah tapis, kita dah buat teliti dengan tim daripada Galeri Ilmu. Buku ini terbitan bersama daripada Galeri Ilmu, yang mana mereka membantu dari sudut pengesahan hadis-hadis yang terkandung adalah hadis yang sahih kesemuanya. Kemudian riwayat-riwayat, kisah-kisah yang ada dalam ni kisah yang sahih. Begitu juga kita masukkan firman Allah sebagai penguat, dan juga ada syair dan sebagainya. Jadi buku ni boleh baca daripada mana-mana tajuk. Dan ada orang yang beli buku ni, dia kata buku ni macam bagi mereka sangat murah berbanding dengan kualiti. Sama ada kualiti isi ataupun kualiti persembahan, dengan gambar-gambar yang berwarna, yang menarik minat lah kalau orang yang suka tarikan dia kepada visual ataupun tarikannya kepada, kita sebutkan, infografik lah. Subhanallah. Kemudian kita bawakan tulisan yang besar-besar sebab kita memandangkan sahabat dunia akhirat kita bukan hanya di kalangan remaja ataupun umur-umur muda sekian, tapi juga di kalangan warga emas, dan mereka selalu komplain kalau buku di pasaran kadang tulisan kecil mereka tak boleh baca dan sebagainya. Saya menanti lagi kalau ada soalan-soalan, dan saya ingin perkenalkan. Sebelah saya adalah namanya Siti Aminah Lim. Ya betul. Ada Siti kat depan? Yep. Kena dekat sikit. Okey, Siti Aminah Lim. Saudari Siti Aminah Lim, dia sebaya dengan saya. Kami sebaya, beza berapa bulan sajalah. Siti Aminah Lim ni, kenapa saya kata dia tetamu istimewa? Tuan-tuan, puan-puan, sahabat semua, buku ini juga sebahagian besarnya hasil jualannya adalah membantu kerja-kerja dakwah kami. Kami doakanlah, kami dalam proses untuk menyiapkan, dah pun kami sedang membentuk satu NGO yang kami cuba fikirkan namanya yang lebih tepat. Tetapi NGO ini adalah untuk, yang pertama asnaf, yang kedua mu'alaf, yang ketiga adalah penyelidikan. NGO ni subhanallah, pertama asnaf, kemudian mu'alaf, lepas tu penyidikan. Kenapa? Hasil pada buat sementara ni memang kita akan survive dengan hasil jualan buku ni, sangatlah membantu. Untuk pengetahuan, Siti Aminah Lim ni adalah mu'alaf dah lebih kurang 7 tahun. Nanti dia akan kenalkan diri dia. Dan dia sangat aktif buat kerja dakwah, sama ada kepada non-Muslim untuk ajak masuk Islam. Dan setelah mu'alaf saudara tu masuk Islam, contoh di bawah Siti Aminah, dia ada jaga lebih kurang dalam 150 ke 200 orang. Aktiviti-aktiviti dia dengan saudara baru yang masuk Islam, nanti dia akan ceritakan apa tanggungjawab dia. Memang sebelum ini Aminah Lim dan beberapa orang sahabat-sahabat dia di bawah agensi, maksudnya secara tak langsung kontrak allowance diterima daripada agensi kerajaan. Namun adalah beberapa perkara perubahan yang berlaku. Jadi insya-Allah tim kita, tim Ustazah Asma, kita akan bantu kelangsungan dakwah dengan lebih, insya-Allah kita cuba buat yang terbaik lah. Bukan kita kata kita lebih baik daripada sebelum ni, tidak, tapi kita akan cuba sedaya upaya yang terbaik. Sebab antara isunya, bila seorang jaga lebih kurang 200 mu'alaf, kalaulah hari ini dia mengajar tentang solat contohnya, dapatlah 2 jam. Nak jumpa balik tu bulan depan, sebulan lagi, 2 bulan lagi baru dapat jumpa. Sebab bukan mudah nak rotate tu, sebab seorang jaga ramai sangat. Jadi kadang pergi 2 bulan lagi tu, diorang dah lupa kan? Ya betul. Dah lupa dah. Jadi kita dalam proses, kita dapat sumbangan yang banyak. Contohnya sumbangan yang cukup, bukan banyak atau sedikit yang mencukupkan, tetapi kecukupan daripada Allah tu akan mencukupkan. Kita akan cuba memberi peluang kepada ramai lagi anak-anak kita yang habis belajar universiti, pengajar Islam contohnya, tapi tak ada pekerjaan. Jadi kita akan lantik, mungkinlah kalau kita mampu 10-10, mampu 20-20, mampu 30-30, yang mana kita mungkin beri alam untuk mereka mengajar tentang bab salat. Sebuah keluarga ngajar seminggu, ngajar 2 minggu, 3 minggu, sampai sebuah keluarga yang masuk Islam tu pandai salat. Sebab ada yang mualaf bertahun-tahun tak pandai solat lagi, betul kan? Sebab kita tak cukup tenaga pengajar untuk mengajar, dan kena sabar. Dan tenaga pengajar ni juga perlu ada kemahiran sikit dari sudut bahasa.
Ya. Tapi tak apa, kita boleh fikirkan bagaimana cara. Sekarang ni memang betul kita nak ramaikan non-Muslim masuk Islam. Satu hal. Tapi kita kena fikir perkara yang lebih berat setelah itu, selepas mereka masuk Islam tu. Macam mana nak pastikan mereka boleh hidup cari Islam, boleh solat sekurang-kurangnya, mereka dibimbing baca Quran contohnya. Itu yang kita hadapi. Itu masalah yang lebih berat. Subhanallah. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan beri tumpuan tu. Perancangan kita memanglah jauh-jauh, tapi kita bermula satu langkah demi langkah, satu tangga demi tangga. Dan insya-Allah setiap pembelian buku ini kita takkan mampu buat kerja macam mereka, tapi kita bersama-sama ada menyumbang dan air tangan kita untuk agama ni. Jadi soalan pertamanya perkenalkan diri dulu. Aminah, silakan. Nama saya diberi Siti Amin Nadim. Boleh Dan- bagi salam dulu? Okey. Assalamualaikum. Nama saya diberi Siti Amin Nadim dan asal orang Kedah dan bangsa Kedah. Bangsa Cina. Okey. Ada soalan dia. Okey, subhanallah. Okey Aminah, Ustazah nak, boleh tak Aminah review sikit buku ni? Okey. Okey, starting Aminah kena paksa baca semua tu, Aminah cerita. Okey. Buku yang ni sebenarnya ada kawan suruh saya beli. Dekat sikit. Okey, ada kawan suruh saya beli. Saya bagi tahu kawan saya, minta maaf lah sebab saya tak ada masa untuk membaca buku. Lepas tu yang kawan saya itu masuk Word itu, dia hadiahkan buku saya, tetap hadiahkan buku saya, dan saya mula buka baca. Buku yang ni memang senang faham. Walaupun saya bagi mualaf saya, mereka tak berapa mahir dalam bahasa Melayu, tetap juga mereka boleh faham apa yang buku yang ni nak ceritakan. Lagipun buku ni senang, kita macam Ustazah cakap lah, kita tak payah baca satu bab demi satu bab, tak payah. Kita nak buka bab yang mana satu baca, dah boleh start baca. Okey. Itu. Kenapa mereka kata mudah faham tu? Sebab dia ringkas, maksudnya dia terus ke point. Dia tak macam cerita yang Meleleh. Ya, meleleh yang itu susah nak faham. Sebab yang ni kita tulis kat sini, kalau kita buka, kita dah tahu lah kalau okey, kita buka yang ni, tajuk yang ni. Senyuman dan menangis dah sambil menyebut nama Allah. Keduanya akan menjadi manis. Semoga kita akan tersenyum saat mati nanti. Yang ni kat sini kita dah faham apa yang dia nak sampaikan. Maksudnya masa gembira pun sebut nama Allah, Ya. masa sedih pun sebut nama Allah. Ya, betul. Jadi bagi kita orang Islam yang lahir Islam, mungkin perkataan ni biasa. Tapi bagi mualaf, masa gembira pun sebut nama Allah, masa menangis pun boleh sebut nama Allah. Bagi mereka ilmu ni ilmu baru. Ya, betul. Mereka mungkin tak terfikir nak sebut nama Allah, sebab mereka ada masuk Islam umur 40. Ada 50, ada 60 kan? Ada yang 70 tahun. Ada 70 tahun. Jadi mereka mungkin, kalau kita orang Islam kita tanya, bila boleh sebut nama Allah? Kita akan jawab bila-bila masa. Boleh saja sebab kita dah biasa. Tapi bagi mualaf, dia perlu tahu, dia nak jawapan tu bila. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Para pendengar sekalian, sebenarnya saya bukan paksa Aminah ni untuk bagi review kena bagi positif ke tidak. Aminah ni datang jumpa saya, dia kata, Ustazah, peringkat awal saya kena paksa. Saya kata, Aminah cakap saya tak suka baca buku dan saya tak ada masa baca. Jadi kawan dia paksa dia baca. Dia kata, kamu baca dulu buku ni, kamu tengok. Dan kawan kamu tu pun macam mana dia dapat buku ni? Dia sakit apa? Kawan saya dia sakit kanser. Dan memang nak menghadapi sakit kanser itu bukan mudah. Dan dalam buku ini dia dapat banyak jawapan. Allahu akbar, subhanallah. Dan yang inilah buku yang ni bagi dia semangat. Even yang kawan saya kat hospital pun ada juga orang hadiah buku yang ni, sebab kita tak tahu nak bagi nasihat macam mana. Ya, pada orang sakit. Ya, boleh betul. tahu dia kanser apa? Dia kanser sekarang saya tahu itu paru-paru. Yang hari ini saya tahu kemungkinan tahap 4. Tahap 4. Sebelum ni dia dah kanser payudara. Payudara. Kemudian sekarang kanser tu dah pergi pada kanser paru-paru. Dia dah stage 4. Betul, kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang sakit ataupun yang sedang bersedih. Kita nak bagi nasihat, kita tak reti. Ya, betul. Kita tak pandai. Kita cuma cakap sabarlah, sabarlah. Tapi subhanallah, siapa yang dah pernah buka buku ni, kita akan dapat ada beberapa bab berkaitan dengan ujian.
Ya. Ada ujian sakit, ada ujian sekian-sekian. Jadi mungkin kita nak mudahkan kawan kita yang sakit atau yang sedang sedih, kita tanda siap-siap. Ya, yang itu saja. Kan? Betul. 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 Kita boleh tanda siap-siap. Lepas tu kita hadiahkan. Kita kata insya-Allah baca muka surat yang kita bertanda tu, nanti kamu akan dapat jawapan dan kamu akan lebih kuat menghadapi apa jua ujian. Sama ada ujian sakit ataupun ujian sedih, ataupun apa-apalah kehilangan dan sebagainya. Okey, subhanallah. Boleh tak sementara saya tengok soalan yang di live, Aminah teruskan bercerita tentang kerja dakwah yang dia lakukan. Apa yang mungkin cabaran ke ataupun apa kerja yang dibuat. Okey. 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 Ustazah Yang tengok yang macam Tak kita payah yang print bawa sikit. jaga mualaf yang ini, So, kita Ustazah akan akan print jaga kebajikan mereka. Dari contoh saya okey. Saya nak bagi satu cerita. Saya ada satu mualaf yang baru masuk Islam dalam setahun lebih dah. Bagi mereka sebab mereka tak ada orang yang boleh bimbing mereka. Dan dia pernah bagi saya tahu dia cakap dengan saya, Ustazah, dia takut mati. Saya tanya dia, kenapa kamu takut mati? Sebab dia kata dia tak pandai bersebut kalimah sahalah. Okey. Ya, sebab semalam saya baru pergi jumpa dia. Dekat sikit ni. Semalam saya pergi jumpa dia. Lepas tu dia bagi saya tahu dia sekarang dia ada sakit darah putih. Yang itu. Lepas tu dia takut mati sebab dia tak boleh sebut kalimah. Dan kita pergi, kita hanya ajar mereka sahadah saja. Dua kalimah yang itu. Bagi orang Melayu, mereka dah biasa kalimah. Bagi kita yang orang yang bukan baru memeluk Islam itu, bagi kita nak belajar kalimah itu kena ambil masa yang 2-3 bulan macam tu. Nak boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2-3 bulan. Ya. Subhanallah. Ya, betul yang itu. Okey, hari tu Aminah ada share dengan Ustazah berkaitan dengan ada seorang mualaf ni. Kita tak payah sebut nama ke pangkat kedudukan dia ke apa. Macam mana dia dah berapa puluh tahun masuk Islam tapi dia tak nak belajar solat apa, tapi apa peristiwa yang menyebabkan dia nak belajar solat tu? Okey. Okey. Yang saya dah satu mualaf masuk Islam yang itu dah 30 tahun. 30 tahun. Dan kita selalu pergi rumah dia pun kita kan sembang bola kosong saja. Dia tak nak sembang tentang agama. Ya, ada satu kali yang itu dia tiba-tiba dia punya mic telefon saya. Dia cakap dia ada itu hypo. Sakit hypo. Dan saya pun tak tahu hypo macam mana buat. Hari tu ikut Ustazah. Lepas tu Ustazah pun bagi tahu hypo nak macam mana buat. Lepas tu saya pun ikut cara Ustazah, bancuh air manis itu bagi dia minum. Lepas dia minum air manis yang itu, tiba-tiba dia nangis. Saya kata, "Puan, kenapa puan nangis?" Dia kata, "Boleh tak ajar saya solat?" Sebab saat itu dia baru fikir, dia takut mati saja. Dia takut mati nanti dia tak tahu solat. Yang waktu itu saya ajar dia solat dan kita sama-sama solat taubat sekali. Subhanallah. Maksud Aminah pun solat Ya. jadi imam dia. Ya, betul. Okey, subhanallah, Allah Akbar. Kalau siapa yang tak faham ceritanya macam ni. Pada dalam 2 minggu lepas kan, Aminah ada ikut saya pergi, Aminah tolong bawa kereta, ikut saya pergi ceramah di Rawang tak silap. Ya, betul. Lepas tu masa tengah ceramah saya pun ada masalah sebenarnya, hypo. Sebelum ceramah saya elakkan makan berat. Contoh kadang orang hidang makan nasi ke apa, saya tak boleh. Sebab kalau masa saya makan berat sebelum ceramah, saya akan jadi pening, bukan pening, dia jadi sorry. Kenapa ya nak kena buat apa? Oh, tak payah. Biar dulu. Sebab saya rasa terganggu bila Syirah duduk ni. Okay, relax. Reply biar dia orang tolong reply. Okey. Subhanallah, saya akan elakkan makan berat sebelum ceramah. Sebab apa? Sebab kalau saya makan berat, nak ceramah nanti saya kurang otak berjalan perlahan. Sebab bila ceramah dia perlukan fizikal, dia perlu kekuatan mental, rohani. Maksudnya kena kuatkan guna otak banyak. Bila kita makan banyak, badan kita akan fokus pada proses penghadaman. Jadi otak slow. Saya boleh rasa beza. Kalau saya ceramah dengan terlalu kenyang, saya tak mampu, idea tu kurang baik, ingatan kurang baik. Jadi saya jaga. Tapi apa yang berlaku di tengah ceramah, saya akan jadi ada masalah macam hypo tu. Maksud hypo tu kalau orang faham-faham lah, dia jadi macam sejuk, seram, menggeletar. Jadi
masa saya ceramah dekat Rawang tu, saya tak ready air manis. So tengah ceramah saya kena stop. Saya kata boleh tak sesiapa berikan air manis pada saya. Lepas tu kemudian pihak tu pun dia cepat-cepat bancuh air kosong dengan madu. Dia buat manis-manis. Kemudian bila saya minum memang akan reda. Peluh menggeletar tu akan hilang. Jadi Allah sebenarnya dah aturkan Ustazah. bahawasanya Aminah masa tu first time bawa Ustazah. Ya. Sebenarnya hari tu first time Aminah tanya Ustazah, boleh tak saya tolong Ustazah buat kerja apa-apa. Lepas tu saya terus cakap, okey Aminah tolong bawa Ustazah pergi Rawang. Jadi first time Aminah bawa, dan first time juga Aminah tengok keadaan tu, Allah sebenarnya nak bagi ilmu. Ya. Jadi kebetulan maid tadi tu, maksudnya pembantu wanita yang dah masuk Islam 30 tahun, tapi Aminah selalu ziarah dia. Aminah nak ajar dia salat, nak ajar dia baca Quran, dia tak nak. Dia tak mau. Dah 30 tahun masuk Islam tapi tak mau belajar salat. Ada yang macam ni. Jadi tapi asbab dia nak belajar salat, pembantu dia telefon Aminah. Ya. Tolong maksudnya majikan dia ni, sebab dia orang kaya, majikan dia ni macam nak pitam. Yap, nak pitam, nak menggeletar apa semua. Jadi Aminah terus pergi. Ini malam ni kan? Malam dalam pukul 9 malam. Okey, Aminah pun pergi. Aminah pun teringat. Hari tu Ustazah minum air manis. Ya. Jadi Aminah bancuh air apa? Air teh manis. Air teh buat manis-manis. Ya, Biar betul. gula banyak. Ya. Okey. Sebab kalau kita beri makanan, yang Ustazah belajar, makanan lambat nak proses tu kepada gula. Jadi air yang telah ada gula, dia lagi cepat serapan. Jadi bila Aminah bagi, masa tu jugalah dia menangis. Dia pun dah okey, tak jadi pitam, menggeletar hilang. Dia terus cakap pada Aminah, dia nak belajar solat. Ya, betul. Bila Ustazah. tanya kenapa, sebab dia rasa tadi macam nak mati. Ya, betul. Subhanallah, nampak tak Allah dah susun cantik tu? Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya ada macam-macam lah cerita pengalaman Aminah kan. Ya. Berhadapan, nak jaga apa semua. Jadi saya nak jawab beberapa soalan. Pertama, ada yang tanya, Ustazah, kedai buku di Kuala Terengganu ada tak Ustazah? Ada. Maksudnya boleh cari di MPH ke, di HBO. HBO tu apa? HOP? Tak pasti. Ada dalam ni. Okey, ada insya-Allah. Ustazah beli tudung kat mana, dari brand apa, nampak selesa, teringin nak pakai tudung bulat tapi banyak jenis yang tebal. InsyaAllah. Ini bulan berapa? Bulan 2? Ya, bulan 2. Bulan 3 kita akan keluarkan tudung Asma. Macam tu. Maksudnya tudung bulat macam ni, satu je jenis. Sebab itu kita punya image, bukan kata tudung lain tak patuh syariah, semua patuh asalkan mengikut syariat. Tapi sebab ini tudung yang saya selesa, jadi kita akan keluarkan tudung yang begini saja, tapi namanya tudung Asma. InsyaAllah kita akan mengambil kira, tak terlalu tebal, tak terlalu berat, tengah-tengah, yang selalu saya pakai. Masya Allah. Kita sekarang dah buat tempahan, kita dah pilih warna yang sesuai. Bukan apa ya, akhirnya buat keputusan juga untuk buat sendiri. Sebelum ni kita cuba joint venture dengan beberapa pihak, tapi dia beza bila kita buat sendiri, kita boleh kontrol sendiri dari sudut ukuran, dari sudut iklan. Sebab kadang memang tudung patuh syariah tapi iklan tak patuh syariah. Jadi kita nak jaga semua tu. Akhirnya sebab permintaan dan pertanyaan macam ni sangat banyak, InsyaAllah bulan 3 kita akan keluarkan tudung baik Ustazah Asma. Boleh ke tangguh sikit lagi ya, beli ya, sampai kita keluarkan tudung tu. Dan apa pun jualan kita sangat membantu kerja dakwah. Ya, bukan kerja Aminah saja, tapi ada ramai lagi yang akan bersama dengan kita. Ya, betul. Maksudnya sukarelawan, aktivis. Kenapa kita perlukan para mu'alaf ni jadi aktivis dakwah? Sebab kita ada masalah bahasa. Itu masalah utama kita. Sebab mereka akan mendekati non-Muslim ni dan mu'alaf juga dengan bahasa mereka lah. Ya, kita ada aktivis di kalangan Chinese, ada di kalangan India, Sabah, Sarawak. Okey, jadi mereka ada kelebihan bahasa. Kedua, macam Aminah cakap, kalau macam kita pergi mendekati mu'alaf, kita kata, kenapa tak nak solat ni gini-gini. Mereka susah nak terima kita sebab kita ni dah masuk kita lahir Islam. Mereka baru macam semalam lah, macam tadi Aminah cerita, ada seorang mu'alaf tu kata, saya nak keluar Islam. Macam mana? Ya, kalau dia cakap dia nak keluar Islam, kita biar dulu dia cakap dulu. Lepas tu dia pergi sana, kita baru tahu apa masalah dia sendiri. Lepas tu kalang-kalang masalah mereka pun kena juga yang macam kita hadapi. Pengalaman Aminah peringkat awal dulu. Ya, betul. Sebab dia mesti masalah keluarga, lepas tu masalah kewangan, lepas tu dia masuk, ada setengah orang dia masuk Islam, dia nak kahwin,
tapi dia belum kena Islam lagi. Ya. Lepas tu tiba-tiba perempuan tu tak jadi kahwin dia fikir dia nak keluar. Tapi lepas tu dia kena Islam, dia akan cintai. Bila dah kena Islam dia akan cintai. Ya, betul. Okey, dia cintai Aminah ke? Dia cintai Islam. Islam. Saja je gurau Aminah ya. Okey, jadinya subhanallah, di situlah tanggungjawab. Kalau malas nak ambil tahu, kita kata nak keluar je lah. Tapi sebab dah jadi tanggungjawab, sanggup. Itu yang bila Aminah share gambar-gambar dia buat kerja dakwah, saya menangis tengok. Macam mana dia pujuk, macam mana dia ngajar ngaji pukul malam lewat malam pun, macam mana mu'alaf tu dengan pakai seluar pendeknya apanya. Tapi kita tak paksa dia selo-selo. Yang penting dia nak belajar kan. Ya, macam contoh mula-mula saya masuk Islam, tiba-tiba orang suruh saya pakai tudung, saya rasa limas. Lepas tu sekarang saya tahu kenapa kita nak tutup aurat. Kalau suruh saya buka, saya akan tak tahu nak macam mana Ustaz. Tak boleh keluar dari rumah. Awal-awal Rimah nak pakai, sekarang Rimas nak buka. Tak boleh buka. Bila dah cintai. Betul. Okey. Subhanallah Aminah. Okey, Ustazah juga Ustazah faham. Satu bahasa, satu faham. Faham tu sangat penting. Bila mu'alaf, sama mu'alaf dia kata dia tak boleh cakap apa sebab Aminah pun lalui kesukaran yang dia lalui. Tapi kita yang dah masuk, kita Islam daripada awal, kita mungkin dia akan kata kamu tak faham apa yang saya rasa. Kamu tak faham apa yang saya lalui. Tapi kan sama mu'alaf dia lagi. Dia lagi rapat. Lagi satu, kita sama bangsa. Kalau kita sama bangsa, kita guna bahasa Cina kita, dan kalau dia guna bahasa Mandarin, kita pun terus guna bahasa Mandarin supaya mereka senang dipaham. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Pernah sekali kita ajar mu'alaf yang baca Al-Fatihah, kita terjemahan guna bahasa Cina. Okey. Sebab supaya mereka boleh baca. Saya bukan kata Ustazah kadang-kadang tajwid mereka salah, tapi mereka boleh baca, bagi kita dah syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Okey. Ni ada yang tanya, Ustazah moga share bank detail untuk tabung infak dakwah mu'alaf. Peringkat awal memang Aminah dah buka tabung khas minggu lepas buka kan. Ya, betul. Sebab kita dah jangkakan yang akan ada orang tanya untuk bagi infak untuk kita buat gerakan ni. Sebab dia orang dah bergerak lama, tapi mereka menghadapi masalah keuangan. Masalah keuangan apabila pergi ziarah mu'alaf. Satu, betul lah nak mengajar dia orang. Yang kedua, biasanya ramai di kalangan mu'alaf adalah fakir miskin. Ya, betul. Yang mana mereka duduk ada dekat store. Ada duduk mana lagi? Mereka ada duduk kat store, dan ada yang saya punya mu'alaf itu mereka duduk flash yang PPI yang itu. Lepas, yang bawah tangga. Bawah tangga pun ada Ustazah. Lepas tu lagi satu, ada satu Cina yang bagi store untuk mereka tidur. Cina bagi. Okey. Yang mereka bukan Islam, yang Cina itu bukan Islam, tapi dia sanggup jaga angka itu. Tapi dia boleh bagi angka itu tidur kat store sajalah. Yang itu saja tempat kita boleh bagi. Yang itu. Lepas tu ada juga Aminah pergi ziarah, dia orang lah dah lama tak makan nasi, makan biskut kering macam-macam. Okey. Jadi nanti kita akan bagi komen. Tolong tengok komen daripada admin tentang account number yang akan direct kepada buat sementara account tu di bawah nama Aminah Lim. Dan insya-Allah saya nak cakap macam mana ya, tidak ada cara lain melainkan saya hanya mampu memberi jaminan dari segi bercakap begini, bahawasanya saya kenal Aminah ni dah lama. Mereka grup yang sangat jujur, sangat amanah. Setiap sen yang dikeluarkan, yang diberi, kami tak akan ambil. Maksud untuk diri kita itu kita cari rezeki lain. Maksud setiap sen sumbangan adalah untuk mereka. Maksudnya bukanlah kita ambil allowance ke persen daripada tu, tak. Setiap sumbangan memang kita hasilkan terus, kita tak akan sentuh. Bab kita nak makan, bab cerita tu rezeki kita akan usaha cari rezeki sendirilah. Kemudian ada yang tanya nak FB. Sekarang ni FB khas untuk pergerakan ni belum ada. Sebab kita dalam proses nak bina NGO. NGO tu kira bersama dengan di bawah saya, Ustazah Azma. Kita NGO tu bersama dengan aktivis ni. Kemudian di situlah nanti kita akan bina satu FB ataupun page pergerakan kerja dakwah ini. Dan kita akan buka cara begini ya. Peringkat awal kepada siapa yang berminat. Kita dah meeting pagi tadi. Sila tinggalkan nama dan nombor telefon anda di ruang komen. Sila tinggalkan nama dan nombor telefon anda. Kalaulah rasa macam telefon anda itu tidak boleh ditulis di situ, maka boleh PM di
page kita ni. Boleh PM di page Ustazah Asma ni, PM nama dan nombor telefon anda. Kita akan letak dalam satu grup Telegram. Ada orang kata saya tak ada Telegram, tapi kita tidak ada pilihan yang lebih baik. WhatsApp dia terhad. Sebab kita nak ada grup yang besar Telegram. Ini pada mereka yang ingin menjadi penyumbang tetap ataupun mereka yang kita nak pergi jauh. Kita panggilkan tim dakwah Ustazah Asma bersama dengan mereka, yang mana dalam grup itu kita akan share details. Setiap gambar pergerakan kita akan share details. Yang mana mungkin di FB kita tak boleh nak share semualah. Ada part-part yang kita tak boleh, tak sesuai untuk umum. Tapi dalam grup Telegram tu kita akan share details, apa maklumat, apa sekian-sekian, dan ia private group. Jadi kita jemput masuk dulu. Nak keluar terpulang. Jemput masuk dulu, tengok aktiviti kita. Kemudian yang kedua, nanti kepada siapa yang nak masuk grup tu, tak ada niat nak sumbang, boleh juga masuk. Nak sumbang RM2, RM1, RM3, RM4, berapa pun, kita tidak ada limit kurang ke, tak ada limit lebih ke, insya-Allah. Sebab kita nak buat lebih terancang, lebih teratur untuk jangka masa yang panjang. Walaupun masa tu saya dah mati, Aminah dah mati, kita semua akan mati, tapi pergerakan itu akan diteruskan sebab kita akan susun secara insya-Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, jadi kita, Aminah ni sebelum ni dia kerja macam-macam. Kadang satu hari 4, Grab car, jaga budak, jadi cashier, macam-macam lah, guru bahasa Cina, guru tuition. Dan sebahagian besar daripada apa yang mereka cari rezeki bukan untuk mereka. Saya jadi saksi. Rumah mereka ni, diorang ni ada beberapa aktivis lagi. Almari pun tak ada, katil pun tak ada, mesin basuh pun tak ada, peti ais pun tak ada, TV pun tak ada. Allahu akbar. Diorang buat kerja siang malam sebab bila mereka pergi menyantuni mu'alaf yang di kalangan fakir miskin ataupun bukan mu'alaf, asnaf, mereka tak akan berkata tidak. Bila jumpa yang sakit, jumpa yang tak makan, mereka tak boleh kata minta maaf, saya tak ada duit, tunggu bantuan dan sebagainya. Tak, mereka akan keluarkan apa yang mereka ada dan mereka memang cari kerja untuk beri. Dan sesungguhnya saya sendiri secara peribadi tak mampu buat macam mereka, dan saya fikir kita pun sama. Tapi janganlah sampai kita tidak ada air tangan untuk dakwah ni. Mereka adalah wakil kita, kita bantu dari sudut ni. InsyaAllah mereka boleh bagi tumpuan dakwah. Mereka tak perlulah banyak sangat masa untuk cari duit. Maksud sebab sama ni kamu kerja macam-macam. Sebab kamu tak boleh tengok kalau pergi tangan kosong saja, tak boleh. Sebab mungkin diorang, kamu nak pergi ngajar mereka salat, tapi kamu tengok diorang lapar, anak mereka sakit. Ya, jadi, sebab Ustazah pernah juga satu mu'alaf bagi saya tahu, mereka dah bertahun-tahun tak makan, tak lasak ayam. Bertahun-tahun, ya, Allahu akbar. Tak berlasak ikan. Yang simple punya sayur pun mereka tak berlasak sudah lama. Sebab kita pergi pun, kita sebab benda itu kita tak terfikir, kita bagi balang kering saja. Ya. Kita tak terfikir balang basah. Biasa bawa beras, bawa susu, bawa gula. Betul lah. Semalam saya ada pergi ke sebuah rumah. Kami macam pergi sebuah rumah ni. Saya dengan suami bagi salam. Ada anak je 2 orang, dia ada anak 8 orang. Kami tahu, tapi mak ayah tak ada. Allah akbar. Masa kami pergi semalam, mak ayah tak ada. Lepas tu saya tanya anak lelaki tu tingkatan 2. Saya tanya dia, "Dek, hari ni makan apa?" "Makan nasi." "Nasi lauk apa?" "Telur." "Dah lama ke makan telur?" "Ya, hampir setiap hari pun, kadang nasi kosong." Saya tanya dia, "Dah lama ke tak makan ayam?" "Dah lama." "Dah berapa lama tu?" "Dah lama." Dia terus, lelaki tingkatan 2, air mata bergenang tapi dia tahan. Lepas tu saya tanya, "Habis tu kamu makan apa selalu?" "Nasi kosong saja." Tak ada lauk, tak ada sayur, tak ada apa-apa berbulan-bulan. Saya memang kenal keluarga ni lama. Kita cuba bantu ubah macam mana bagi dia orang survive apa semua. Tapi ada orang, dia bukan malas, dia memang usaha. Dia cuba buat itu, cuba buat ni, kerja itu, buat kerja ni. Tapi Allah tetap mengujinya untuk hidup miskin. Anaknya hanya makan nasi kosong, itu pun kalau mampu. Lepas tu kita tanya, "Kamu pergi sekolah?" "Pergi." "Bawa tak duit belanja?" "Kadang bawa, kadang tak." Tapi kurus anak, kurus kering. Memang saya kenal. Saya nak bagi tahu, kalau kita cari orang susah, orang miskin, memang ramai. Kita tak jumpa sebab kita tak cari.
Kalau kita pandai cari, kita tahu di mana nak cari, memang mudah. Terutamanya boleh tanya cikgu di sekolah, guru-guru di sekolah, siapa anak-anak orang miskin, siapa yang pelajar tak bawa duit, siapa pelajar yang pakai kasut dah koyak baju. Biasanya guru-guru sekolah dia tahu siapa murid yang miskin, yang susah. Tinggal lagi kita ini, pertama mahu cari, yang kedua kena mahu bantu. Mahu bantu maksudnya kena rajin sikit. Dah dapat nama budak tu, minta alamat dengan cikgu, pergi ziarah. Macam-macam cara kalau kita nak buat. Sebab pahala membantu fakir miskin ni antara laluan luas kita ke syurga Allah. Laluan utama, ramai orang masuk syurga melalui laluan ni, iaitu buat baik kepada fakir miskin, cari fakir miskin, tak kira di kalangan mu'alaf ke orang awam ke. Sebab kalau kita nak bergantung pada amal soleh kita sangat sedikit, ibadah kita sangat sedikit, dosa kita terlalu banyak untuk menyebabkan kita dicampak ke neraka, dan amal soleh ibadah kita sangat sedikit untuk jadi asbab ke syurga. Tetapi banyak hadis Nabi, firman Allah berkenaan orang yang berbuat baik kepada al-fuqara wal masakin. Jangan sekali-kali kita ni hanya pandai mengata saja. Mereka tu miskin sebab mereka tu malas, mereka tak nak berusaha. Okey, kalau betul mereka malas atau tak berusaha, itu masalah mereka. Tapi mereka itu datang dalam masyarakat kita adalah untuk kita bantu. Dan ada juga orang memilih, dia nak tolong yang solat saja. Ya betul. Kan? Ya. Ada orang kata, buat apa tolong dia tak solat. Ya. Tapi pengalaman secara peribadi, memang saya jumpa ramai yang tak solat. Tapi setelah kita buat baik, kita bantu dan sebagainya, Alhamdulillah, mereka lebih jadi Muslim yang lebih baik daripada kita. Mereka lebih yakin. Okey. Saja saya nak kongsi sikit. Saya ada satu keluarga mu'alaf. Mereka ada hutang alung saja. Okey. Dan mula-mulanya mereka sekeluarga itu isteri dia tak pakai tudung dan tak bersolat. Tak Okey. solat. Subhanallah. Habis kita yang selesai tolong mereka bayar semua. Dan usaha kita dapat jugalah. Kita alhamdulillah Allah yang bantu kita juga. Ya. Ya, lepas kita selesai hutang mereka, hari tu saya jumpa dia dah cakap dengan saya, ustazah kita dah start solat Jumaat dah. Dah anak-anak dia, isteri dia dan mak mentua dia dah start pakai tudung. Subhanallah. Kejap Aminah, sorry Ustazah tak berdengar sangat tadi. Maksudnya dia masuk Islam macam mana ceritanya? Okey, dia masuk Islam satu keluarga. Okey. Lepas masuk Islam sebab tidak orang bimbing. Ya. Tidak orang jaga. Lepas tu dan mereka mereka bagi saya tahu mereka masuk Islam sebab mimpi. Itu. Oh, sebab mimpi. Sebab mimpi. Lepas tu sekeluarga masuk Islam semua. Subhanallah. Lepas tu tak ada orang bimbing dia, tak ada orang jaga mereka. Lepas tu suami dia dah hutang alung. Lepas tu kita selesaikan, kita tolonglah, tolong selesaikan hutang alung tu. Ya, tapi bukan yang Allah yang izinkan kita tolong. Allah izinkan, betul lah. Allah izinkan, betul. Lepas habis kita tolong mereka selesaikan hutang mereka. Dan alhamdulillah mereka dah start solat Subhanallah. Jumaat. Dan perempuan isteri mereka dan mak mentua dia pun dah start pakai tudung. Subhanallah, alhamdulillah, satu keluarga masuk Islam. Yang itu. Nanti kalau ada rezeki kita pergi ziarah mereka. Okey, boleh. InsyaAllah. Maksudnya ada orang masuk Islam sebab mimpi. Yep. Sebab mimpi satu keluarga masuk Islam. Tapi ceritanya tak ada orang yang bimbing. Jadi sebab pertolongan izin Allah, sebab ada kewangan. Ya, masalah kewangan. Ada masalah kewangan, lepas tu bantu bayar alung, mereka lebih kuat. Mereka percaya bila masuk Islam dapat pertolongan daripada Allah. Ya. Allahu Saya pun akbar. tak ajar Subhanallah. sebab dari segi saya bagi mereka tahu kalau nak suruh saya selesaikan untuk bayar alung memang saya tak mampu. Ya. Ya, kalau kamu rasa nak minta tolong selesaikan masalah kewangan yang ini, kamu perlu minta dengan doa. Allah. Doa kepada Allah. Lepas tu mereka tanya saya nak doa macam mana sebab mereka tak pernah solat. Mereka tak pernah baca bismillah, mereka tak pandai. Jadi saya bagi mereka tahu senang saja. Saya ajar mereka baca bismillah. Habis baca bismillah itu guna bahasa mereka sendiri. Kalau nak guna bahasa India, guna bahasa India. Sebab Allah Maha mendengar. Allah Maha faham. Lepas tu mereka lepas doa dalam beberapa bulan itu dan mereka bagi saya tahu alung mereka dah selesai, bayaran alung itu sudah selesai. Subhanallah. Yang itu. Siapa yang bayar? Yang ada seorang yang tolong mereka. Subhanallah, Allahu akbar. Lepas tu kira sekarang mereka sangat, walau saya pergi rumah pun mereka sangat hormat saya. Okey. Kira hormat. Lepas tu saya bagi tahu mereka sekarang nampak tak Allah sedang bantu kamu. Masya Tapi Allah. kamu kena dah buat apa yang Allah yang suruh.
Allahu Lepas akbar. tu saya suruh mereka, ajar mereka, suruh mereka pergi solat. Dah 2 3 hari macam tu mereka bagi saya tahu, ustazah, saya dah bawa anak-anak saya lelaki dah pergi solat Jumaat. Subhanallah, Allahu akbar. Seronok. Allah akbar. Sebab tuan-tuan puan-puan, kita itulah mereka ada kelebihan dari sudut bangsa yang sama, bahasa yang sama, melalui detik yang sama, kesukaran, masuk Islam dan sebagainya. Jadi di situlah kita mungkin tak boleh nak sama macam mereka dari segi keberkesanan dakwah, tetapi kita sama-sama insya-Allah pastikan apa yang mereka buat ini sentiasa survival lah, berterusan. Sebab kita tak boleh buat kerja dakwah ini tanpa kekuatan dari sudut ekonomi. Mereka ada kekuatan dari sudut fizikal, mental, rohani, tapi support kekuatan fizikal tu juga sangat penting. Okey, ada orang tanya soalan ni, macam mana nak jemput ustazah? Mohon penjelasan pada Ustazah Asma Harun. Okey, untuk jemputan ceramah saya begini, InsyaAllah nanti kita akan reply kepada pertanyaan surah Ar-Rahman semenyih ni. Kita akan reply nombor telefon direct kepada admin kita, yang admin yang buat urusan tentang ceramah. Kita akan reply, kita akan bagi, dan nombor telefon ni insya-Allah siapa-siapa yang ada soalan yang sama boleh tengok komen di bawah. Insya-Allah nanti admin PAPA saya pun akan bantu untuk jawab soalan surah Ar-Rahman semenyih. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, bagaimana dapat buku ni? Jiwa saya sangat-sangat tak tenang dan kini diuji. InsyaAllah nanti boleh tengok Puteri Kinabalu ada bagi soalan. Boleh sama ada cari di kedai buku kalau nak segera, ataupun yang kedua boleh beli direct line, ada pada komen tajuk ceramah live kita pada hari ni. Ustazah, mohon terangkan tentang pengumpat solehah dan bagaimana nak elak, boleh ke dengan cara tak berjumpa dengan orang sangat? Okey, sebab kadang saya sebut pengumpat soleha ni nampak soleha kan, dari sudut zahirnya macam kita lah ni pakai tudung apa semua nampak soleha lah, tapi bukan mudah. Walaupun kita ni berpenampilan soleha untuk tidak mengumpat. Jadi ada pengumpat yang nampaklah tak solehanya kan, tapi yang masalahnya kita yang nampak soleha ni pun sangat susah tak nak mengumpat ni. Jadi dia kata, adakah dengan cara tidak berjumpa dengan orang sangat? Ni soalan ini kawan baik ni, Kak Syimah ni, Kak Syimah Abdul Wahab ni duduk di duduk di mana ni, di Johor, bukan Johor, di Jempol area Bahau. Okey. Jadi terima kasih soalan Kak Syimah. Betul, antaranya memang antara yang dibuat oleh ahli ulama, dia orang nak jaga lidah dia orang, kurang bertemu dengan orang, kurang banyak menyendiri. Sebab kadang tak boleh nak elak, sama ada kita, bukan kita yang mengumpat, orang tu yang mengumpat, jadi kita mendengar. Tapi kalau dah bekerja, macam mana nak elak? Memang kita akan jumpa orang dan sebagainya. Jadi di situlah antara doa, wallahu alam, di sana mungkin ada doa-doa yang lain lagi. Kita boleh zikir dengan nama Allah Asmaul Husna, Allah ya Mani'. Maksud Allah ya Mani', mim alif nun ain, mim alif nun ain, mani'. Maksud dia Allah yang maha menghalang, Allah yang maha mencegah. Jadi kita mungkin kalau siapa yang nekat nak berhenti mengumpat. Ada orang juga tanya, ustazah, saya ni ketagih ni benda yang haram lah, ketagih benda yang tak elok. Jadi macam mana nak berhenti? Dah cuba berhenti, tak ada kekuatan. Sebenarnya kita sangat lemah, kecuali kekuatan berhenti itu datang daripada Allah. Allah akan menghalang bila kita meminta dengan Allah. Apabila kita minta Allah halang, insya-Allah Allah makbulkan permintaan kita, lalu Allah akan halang. Bagaimana Allah akan berhenti dan halang? Itu adalah kebijaksanaan Allah. Kita boleh zikir. Orang tanya berapa kali ustazah, terpulang berapa kali sampai kita rasa yakin. Ada orang nak buat 10 kali, ada orang nak buat banyak. Kita zikirlah ya Mani', ya Mani', ya Mani'. Ya Allah yang maha menghalang, ya Allah yang maha mencegah, tolonglah halang, berhentikanlah aku daripada selalu mengumpat dan dengar umpatan. InsyaAllah, wallahu alam macam mana. Tiba pergi pejabat itu satu hari, tak ada pula. Allah buang perasaan. Orang baru nak bercerita pada kita, tapi dia hilang rasa. Ada orang ya, bila orang tengok muka dia, terus orang nampak muka ni, muka ngumpat. Bila dia datang, mesti dia ni bawa cerita, mesti ada cerita. Tapi ada pula muka orang tu, bila tengok je tak jadi nak ngumpat. Oh, dia ni orang tengah ngumpat, berhenti bila tengok muka dia. Bila dia datang, dia bagi salam je, stop. Maksudnya ada orang-orang yang Allah jaga, terjaga daripada dia mengumpat orang, ataupun orang nak jadikan dia kawan mengumpat. Jadi kita ni hamba Allah yang tak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah.
tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan kekuatan itu datang daripada Allah. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, cegah dan halanglah aku daripada buat dosa besar, daripada mengumpat, daripada ketagihan itu, ini dan sebagainya. Mudah-mudahan ya, tak boleh nak jawab detail sangat, mohon maaf, ilmu pun terhad. Harap dapat jawapan daripada Ustazah. Apa nak buat kalau ada ipar perempuan yang tak reti hormat mak ayah kita, bila ditegur katanya kita ni masuk campur. Dosa dia biar dia yang tanggung, walaupun dia tegur, dia dah ditegur dari suami dia, tapi si isi suka melawan. Okey, ini soalan yang terakhir sebab rasa dah cukup 5. Tapi sebelum tu, jap, tanya sikit. Oh, ada yang bagi input. Terima kasih yang masih berterusan bagi input tentang, bagi feedback tentang buku SDA, Sahabat Dunia Akhirat. Terima kasih banyak. Saya secara peribadi sangat menghargainya. Di atas sokongan tuan-tuan puan-puan beli buku ni. Ada yang hadiahkan pada semua anak-anak. Ada juga bos syarikat dibeli banyak-banyak, puluh-puluh, ada yang ratus, sebab nak hadiahkan kepada kaki tangan syarikat. Subhanallah, ada suami beli untuk isi beli untuk suami, ada kawan beri pada kawan, sebab nama temanya adalah Sahabat Dunia Akhirat. Suami isteri kalau dah jadi sahabat, dia jadi rapat. Bos dengan pekerja boleh jadi sahabat, jadi rapat, boleh tolong menolong bukan di dunia saja, sampai akhirat. Kalau orang kaya dengan orang miskin jadi kawan, jadi rapat. Pemimpin dengan rakyat bila jadi kawan, jadi rapat. Sebab apa? Saya dengan tuan-tuan puan-puan pun saya nak jadi kawan. Jangan anggap saya ni semata-mata guru lah, sekian murabi. Sebab kadang-kadang bila panggilan seumpama itu kita jadi ada gap. Tapi saya lebih suka menjadi sahabat, jadi kawan. Sebab sahabat bukan sekadar tolong menolong di dunia, tapi kita akan tolong menolong yang paling utama. Kita nak tolong menolong di padang mahsyar kelak. Sampailah kita semua yang bersahabat sama ada berjumpa ataupun di alam maya, kita akan tolong menolong di padang mahsyar sampai kita semua masuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Syira masuk kejap, duduk sini. Okey. Subhanallah, boleh kenalkan diri, nama? Nama saya Nur Syairah Syafiqah. Subhanallah. Syira bersama dengan tim Ustazah sebagai? S Multimedia lah. Jaga multimedia. Bila Syira mula start kerja dengan Ustazah? Lagi. Dekat seminggu kot. Seminggu lebih. Seminggu lebih. Seminggu lebih. Syira baru masuk 15 hari bulan 2. Betul. Baru start. Sebab sama ni kami tak ada pakar multimedia yang khusus. Jadi Alhamdulillah, bila dah semakin berkembang, kita dah meningkat dari sudut kemampuan untuk hire pekerja. Sekarang ni kita ada 5 orang staff. 5 orang staff. Tapi nanti bila kita akan gerakkan kerja dakwah di bawah NGO ni, kita akan ada tambahan secara mengejut dan lebih kurang 10 orang. Jadi selepas ni tim kita ada lebih kurang 15 orang. Jadi ada yang buat kerja dakwah, fokus dakwah, ada yang produk, buku dan sebagainya, dan Ustazah teruskan dengan menulis dan juga menyampaikan ceramah. Jadi Syira adalah tim media kita yang baru, dan insya-Allah kita doakan Syira dipermudahkan semua. Dan terima kasih sebab Syira sebenarnya orang dah berpengalaman dengan satu syarikat yang dah establish, tapi dia sanggup berhenti kerja untuk bersama dengan tim Ustazah. Ustazah secara peribadi sangat berterima kasih pada Syira kerana sanggup join, dan kepakaran Syira itu insya-Allah akan lebih berkembang, lebih bermanfaat untuk menyeluruh ummah dan sebagainya dunia akhirat. Okey, terima kasih Syira. Okey. Jadi kita pun tak boleh lama sebab kita ada perjalanan nak pergi ke ada tempat yang perlu kita tuju, selesaikan urusan hari ini. Okey. Kita akan jawab soalan Syarina Begum. Tadi soalan tu pun saya akan jawab. Ustazah, beri doa terbaik diamalkan untuk buat keluarga mudah solat, dan berapa zikir atau amalan yang boleh dibuat untuk istiqamah dalam ibadat sembahyang dan bacaan Al-Quran. Memandangkan Ramadan akan tiba tak lama lagi. Okey, ni isu Ramadan tiba. Allahu Akbar. Memang kita memang nak sambut Ramadan. Kalau boleh Ramadan kali ini yang terbaik, sebab kita tahu akan jumpa tak. Nanti kita akan buat slot khas macam ni, khas untuk persiapan menghadapi Ramadan, fizikal, mental, emosi, rohani. Kita akan kongsi, ataupun kita akan fikirkan macam mana kita akan bantu kita dan semuanya lah untuk lebih buat persiapan Ramadan. Doa yang terbaik untuk mudah salat, kita boleh rujuk kisah Nabi Ibrahim AS. Panjang kisah tu kan, yang mana doa yang Nabi Ibrahim doa untuk ahli keluarganya, iaitu Rabbana, macam mana dah, Rabbana hablana min ladunka rahmah, bukan, Rabbi ja'alni. Subhanallah. Doa Nabi Ibrahim boleh rujuk dalam Al-Quran. Boleh tekan je dalam Google doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni. Kita doa sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Sadaqallahul azim. Itu firman Allah ya. Maksud dia, Rabbi ja'alni muqimas salat, ya Allah jadikanlah aku seorang yang tetap teguh mendirikan salat, wa min zuriyati, dan juga zuriat keturunanku. Bila sebut zuriat keturunan, bukan terhenti anak saja. Lepas kita meninggal tak sempat jumpa cucu, tapi tu cucu kita, zuriat keturunan sampai keturunan tu sampai kiamat lah maksudnya. Semuanya insya-Allah Allah akan jaga zuriat keturunan. Walaupun kita tak sempat jumpa cucu atau cicit tu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati. Ya Allah jadikanlah aku orang yang kuat mendirikan solat dan daripada zuriat keturunanku. Rabbi ja'alni muqimas salah min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami yang Maha memakbulkan doa. Allahu akbar. Kita kan contoh saya minta dengan Aminah kan. Kata Aminah, saya lapar, kamulah orang yang paling baik sekali. Okey. Aminah rasa macam lembut hati tak nak bagi saya makan. Lembut sebab dah minta dengan saya kan? Dah minta kan? Ya. Lepas tu siap puji. Kan saya cakap Aminah saya lapar dan saya kenal kamu ni orang yang sangat pemurah. Ya, betul. Jadi kamu lembut hati, satu orang minta, kedua orang dah puji. Ya, betul. Kamu suka minta ke suka yang puji tu? Suka yang puji yang Yang puji tu kamu suka. Tapi kalau ustazah cuma cakap Aminah saya lapar mau makan. Saya tetap belanja tapi tak berapa ikhlas lah. Tapi kurang seronok sikit lah kan. Tapi kadang itu bila orang puji, subhanallah, kalau kita manusia suka dipuji, Allah Yahmid yang maha terpuji, Allah lagi suka dipuji. Sebab itu kita perhatikan kalau doa, kita mesti mula dengan pujian dulu. Contoh kita mula doa, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Sebab itu Allah sangat suka bila hambanya memujinya dalam meminta. Manusia pun suka dipuji bila meminta, jadi lembut hati. Sebab itu doa itu disudahi dengan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati. Ya Allah jadikanlah aku orang yang dirikan salat dan zuriat keturunan. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang maha memakbulkan doa. Jadi puji Allah, Engkaulah yang maha memakbulkan doa. Mudahan doa itu Allah lalu makbulkan. Maka Allah pilih dan tulis kita sebagai orang yang tetap teguh dirikan salat dan zuriat keturunan kita. Ada orang kata, ustazah, itu diri kita dan anak. Doa ini boleh diniatkan oleh siapa saja. Ada yang kata saya nak niatkan untuk suami, tapi dalam doa tu tak tulis suami. Jadi kita boleh niatkan Rabbi ja'alni muqimas salah ataupun Rabbi ja'alna. Rabbi ja'alna. Ya Allah golongkanlah kami. Kita jangan doakan untuk orang saja. Ya Allah jadikanlah suami aku. Kita pun perlukan doa supaya tetap kuat dirikan salat. Kalau kita lemah, kita pun boleh jadi solat lambat, malas solat dan sebagainya. Jadi doakan Rabbi ja'alna. Kalaulah rasa ustazah saya tak reti nak tukar lah domain bahasa Arab tu, jadi terjemahan tu saja tukar. Allah maha mengetahui. Jangan susah-susah. Allah maha faham keadaan kemampuan kita. Kita tak mampu nak tukar domain doa tu. Kita pun hafal guna ayat Quran direct. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati. Tapi kita nak tukar kepada orang lain masa bahasa Melayu tu. Ya Allah jadikanlah suamiku dirikan solat, adikku dirikan solat, ibu ayahku dirikan solat, dan juga zuriat keturunanku. Nak tambah tu kita boleh tambah dalam bahasa Melayu. Jadi jangan jadikan alasan sebab doa tu khusus untuk diri dan zuriat je. Macam mana suami, macam mana adik-beradik. Jadi di situlah kita boleh tambahkan doa. Bila kita baca yang terjemahan, boleh buat ayat sendiri. Itu terpulang pada kemampuan diri kita masing-masing. Dan soalan tadi tu yang berkenaan IPA tu tadi tu, IPA kasar dengan mak ayah, kasar juga dengan suami, degil tak boleh berubah. Bab ni simple je. Saya jawab begini. Pertama, kekuatan kita doakan. Kadang kita nak orang berubah, tapi kita tak doakan dia berubah. Ya Allah, jadilah adik ipar aku ni seorang yang lembut. Ya Latif, Ya Latif, doa. Baik, kalau percayalah insya-Allah. Buat seminggu je. Setiap 5 waktu solat, yang bertanya ni cuba doa 5 waktu solat tanpa henti kepada orang yang kita geram, adik ipar tu. Sebut nama, bukan dengan doa dengan geram, doa dengan sayang. Contohlah nama dia Aminah, contoh kan. Ya Allah, Aminah adik iparku ni, ya Allah, tolonglah lembutkan hati dia, ya Allah. Jadikanlah dia anak yang baik, isteri yang baik. Walaupun adik ipar, doa. Kalaulah seminggu 5 kali sehari, Allahu Akbar. Allah dah janji, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti memabulkan doa orang yang meminta denganku. Tapi masalah kita minta maaf, bukan saya kata puan yang bertanya. Ramai di kalangan kita suka komplain orang tu, suka komplain orang ni, cakap kenapa dia ni kasar, kenapa dia ni tak nak berubah. Saya akan tanya, encik ada doakan tak untuk dia? Ada doakan untuk bos encik tu?
Cik, ramai manusia nak ubah manusia tapi dia lupa ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata paling ampuh bagi orang mukmin. Senjata paling tajam. Kita, Allah dah sebut, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh mengubah orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Allah saja yang mampu mengubah. Sebab tu bila tanya saya macam mana nak ni, jawapannya pertama, doa kepada orang yang nak kita berubah itu. Kedua, latar belakang kita berbeza. Bila sebut pasal ipar, kita tak tahu, mungkin dia dibesarkan dengan keluarga yang suka kasar. Dibesarkan oleh ibu ayah yang kasar dan dia jadi kasar. Orang yang dibesarkan ibu ayahnya kadang kedekut, dia pun jadi kedekut. Orang yang dibesarkan oleh ibu ayah yang pemurah, suka sedekah, anak ni pun suka sedekah. Orang yang dibesarkan dalam keluarga yang cakap lemah lembut, dia pun lemah lembut. Sebab itu jangan sekali-kali kita buat perbandingan kita dengan ipar terutamanya. Kita dengan orang luar, aku ni mudah je maafkan orang, kenapa dia tu susah sangat nak maafkan? Dia membesar dalam keluarga yang suka dendam. Saya dulu kerja perunding rumah tangga, saya mula berubah cara berfikir dan pandang orang. Itu Allah ajar saya. Dulu kita mudah judge orang, dia ni kasar lah, tak sukalah berkawan. Dia ni suka mengungkit lah. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga mak ayah dia suka ngungkit, marah sikit ngungkit. Kau ni anak tak kenal budi, kau ni mak ayah dah buat itu buat ni. Akhirnya dia membesar suka mengungkit. Sebab apa, latar belakang kita berbeza. Kita tak boleh nak ubah orang sekelip mata yang kita baru jumpa jadi keluarga dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi mereka dah membesar dalam situasi yang begitu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah saya dah jawab lebih kurang 5-6 soalan. Mudah-mudahan dapatlah insya-Allah dapat manfaat ya daripada pertemuan kita pada tengah pagi yang barakah ini. Jadi jangan lupa antara sokongan kepada kerja dakwah adalah pembelian buku Sahabat Dunia Akhirat ini. Beli direct kepada pihak kami, direct dengan tim kami lah, Ustazah Asma Harun, dan masih sama boleh juga pergi kepada ejen dan juga di kedai-kedai buku. Tapi pembelian direct dengan kami saja yang akan boleh yang secara langsung membantu berkenaan kerja dakwah. Dan last, boleh tinggalkan nama dan nombor telefon kalau bagi anda nombor telefon tu bukan privacy. Kalau yang bagi privacy boleh PM di Messenger. Bagi mereka yang nak join grup tertutup Telegram tersebut, yang mana ni adalah fokus kepada bab agenda kerja dakwah, kita akan share semua aktiviti dan mungkin ada dengan kita yang berminat untuk dilatih menjadi aktivis kerja dakwah, street dakwah. Sebab mereka ada kemahiran bagaimana nak dekati non-Muslim. Kan? Mereka dah dilatih, ada kemahiran soalan apa kena tanya. Kalau orang tanya soalan ni, jawapan apa. Kita akan ada pakar-pakar di kalangan aktivis dakwah ni. Siapa yang berminat untuk jadi aktivis dakwah ni, insya-Allah bersamalah dengan kami. Tinggalkan nama dan nombor telefon. Saya mohon maaf salah dan silap. Aminah. Saya pun mohon maaf kalau ada tersilap cakap. Ada nak pesan apa-apa? Okay. Ramai yang kirim salam pada Aminah. Waalaikumsalam. Ya, yang doakan kami yang boleh berkembanglah dakwah kita. InsyaAllah. Ya, itu saja. Okey, Aminah, macam ni Aminah? Tiba-tiba InsyaAllah kita buat betul-betul. Kerja ni terancang. Bila buat kerja dakwah, buat sungguh-sungguh, buat betul-betul. Tak boleh main-main. Kalau orang buat kerja maksiat pun buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Kita berganda lagi kena buat sungguh-sungguh, buat terancang, buat sistematik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah berkati perbincangan kita dan Allah terus mengawasi kita. Takutkan nanti kita terleka ke, Allah akan tegur kita. Kita mohon inayah petunjuk daripada Allah. Allahu akbar, subhanallah. Terima kasih kepada semua. Kami sayangkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat sekalian. Kasih kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Kita bersahabat di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.